Pergi kat kampung, Assalamualaikum, hasrat kami dari jauh ini bukannya apa, untuk memetik bunga di taman. Hah? Ada kau taman? Dia tanya dengan kawan. Tak adalah, bunga hidup dalam rumah ini. Yang mana satu pilihan hati, tak lain tak bukan bunga yang kian lama mekar tapi masih belum dipetik orang. Berlarilah mak ke dapur. Malu mak sebab mak ibu tunggal, dah lama mekar tapi tak dipetik. Yang anak dalam bilik tersipu-sipu dua-dua ngaku ni. Habis setuju tak? Setuju. Dah pada dapur. Mak yang jawab, jadi langsung kahwin dengan mak. Anda ada masalah sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Jawapan untuk masalah anda, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni dengan hanya berharga RM45 saja boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, hubungi segera, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Jadi, nur kasih, cahaya kasih. Macam mana nak bagi rumah kita ni bercahaya, kan? Macam mana nak bagi cahaya? Kadang-kadang kan dia boleh tengok tu dalam rumah tangga kita ni kan, dalam rumah tangga ni kan. Tu sebab ni kita selalu dengar tu kan, kalau ustazah yang rancangan 3 ustazah tu kan, bagaimana untuk membawa keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia cakap tu kan. Saya pun tengok tangan ni, contoh tengok tangan kan dalam diri tu kan, leka kan. Jadi sakinah, tenang. Ada orang cakap cahaya tu tenang, ya ke? Tapi yang pasti cahaya tu jelas, jelas nampak semuanya, kan? Jelas. Dia tak jadi, kalau dia tak jadi macam dia ketua keluarga ni, ketua keluarga ni dia ibarat ketua yang bawa ahli dia masuk dalam gua. Perjalanan rumah tangga tu macam masuk dalam gua. Saya ni seorang pendebat, memang selalu bawa analogi tu biar orang faham. Bila masuk dalam gua tu, dia bawa satu pelita. Yang nampak pelita ni suami tu je nampak, dia bawa. Isteri tu kat belakang, kalau suami tanya pandangan, dia akan bagi tahu. Ataupun dia rasa lain macam, dia akan cakap, bang rasa macam salah ni bang. Tak, betul ni. Suami tu yang nampak jalan. Kalau sosek laki tu, sosek lah semua. Dah keluar dah. Puas nahan tadi tu. Kalau sesat, sesat lah semua. Sosek pula dah kan. Jadi mana dia yang bawa tu? Jadi ketenangan, sakinah tadi tenang, mawaddah, kecintaan, warahmah, kasih sayang. Ada yang cakap itu cahaya dalam rumah. Dia seolah-olah dia niat tu, niat tu nak kena tahu tu. Kita nak niatkan nur tu apa? Bayang, ni baru definisi tau, belum isi lagi ni. Tak kira lah lambik start pun, kita tetap habis lambik. Kan macam mana pula habis lambik, mula lambik nak habis copek, kan? Kita cuba agak-agak dah bunyi mengaji kat masjid kan, terberhenti agak dekat maghrib kan. Takkan kita nak lajak sampai maghrib kan, kita berhenti sebelum maghrib. Okey tak? Yang lelaki slow dalam hati, kau ceramah lah seorang tu kan, aku balik tu kan. Jadi makna kata definisi kita, niat kita apa? Niat ni mustahak tau. Apa-apa pun mesti niat. Nawaitu nak bawa keluarga pergi mana? Kalau dia nak bawa keluarga tadi masuk dalam gua, nak berlega-lega kat tempat yang gelap, gelap lah dia dapat. Kalau niat dia nanti nak bawa ke satu tempat yang lebih luas dekat dalam gua, tempat tu lebih terang, jelas, selesa, itulah dia dapat. Tapi kalau masuklah, apa dapatlah. Itu juga lah yang dia dapat. Apa yang dapat? Maknanya niat tu mustahak. Nak bawa keluarga ni bahagia dunia akhirat, itu niat. Macam kita lah nak set up ni, macam Ustaz Anas nak set up ni, Ustaz Tarbiyah Unais ni, pun ada niat untuk apa? Kan? Orang sekarang ni je tukar, orang putih je tukar niat tu jadi objektif.
Sebenarnya tu niat. Cuma orang putih tak naklah tulis dalam apakah niat company ini. Tak ada niat, dia tak tulis niat pun, dia tulis objektif. Objektif ini adalah untuk mencapai niat tu. Tu sebabnya sasaran kita nak bawa ke mana. Kan? Kalau tu sebab jangan bila niat kita salah, maka terpesonglah kita. Sosek barek cakap ni 9. Tah mana toboh, mana pergi anak kat sini, mak kat sini. Tak ada sistem. Wahal semua Nabi ajar dah. Sistem kekeluargaan semua Nabi ajar. Cara bercakap, cara makan, cara tidur, semua cara dah. Termasuklah Jepun. Jepun pun ikut kita. Tu yang 5S tu, 5S tu. Jepun ikut kita. Yang 5S tu, seri apa benda lah tu kan. Tak kira lah. Sebab kalau nak tengok dari segi sistem tu sebenarnya Nabi dah ajar dulu. Cara bercakap, tertib. Yalah. Sudahnya yang hormat lebih Jepun. Dia tunduk macam nak jatuh. Hai, tu kan. Dia kan. Dia ikut Islam sebenarnya. Tapi kita tak payahlah sampai macam tu. Kita Assalamualaikum. Kan tunduk juga. Tak jarang lah Assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Tak ada. Orang kita mesti tunduk sikit. Assalamualaikum. Mesti tak apa kono automatik. Ke sana. Kau baru perasan. Yolah. Kan baru perasan ke? Tu lah. Dia kena lagi 9 nak cakap baru dia sadar hari ni. Kan? Assalamualaikum. Salam. Yang nyaut pun salam. Kan? Kena pula yang panjang tu tunduk lagi lama. Betul tak? Lalu depan orang tua menunduk tu. Kan? Lagi dahsyat pada Jepun. Jepun pun tak tunduk macam tu. Kan? Cuma dia jalan kopit-kopit tu pakai kimono tu. Tengok tak? Kopit jalan kan. Anak dara kita pun patut jalan macam tu. Jangan mengangkang jalan. Out, tolak markah. Sebab tak? Ya. Jadi apakah dia ciri-ciri? Hari ni saya kongsilah beberapa tips. Yang pertama, pilih pasangan yang soleh atau solehah dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Kan? Soleh, soleha. Habis kalau yang dah kahwin ni macam mana? Itulah suami yang ada. Pemalih lah semayang tu. Contohlah kan. Tak apa. Renew. Kita renew kita punya ciri-ciri peribadi kita. Bang, kita ni kan nak keluarga bahagia, kita kena taat kepada Allah bang. Saya mudah-mudahan saya bercita-cita bang nak jadi isteri yang solehah. Abang bantu saya ya, insya-Allah. Abang pun sama. Walaupun abang tak faham maksud solehah tu. Dia cakap kan, dia tak faham, dia terangkan, buka buku. Ya, tu. Pertama, kedua, pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan daripada kecantikan, kekayaan dan kedudukan. Keimanan, ketakwaan. Makna dalam rumah tangga tu sistem tu jaga. Kalau sibuk dia melawar untuk orang, bukan melawar untuk suami. Sibuk nak datang dengan ceramah kat luar tu baju apa nak pakai, tapi depan suami tak pernah pilih baju mana yang paling. Kadang-kadang baju kelawar yang dipilih tu adalah merupakan baju kelawar itulah. Maksudnya itulah baju kelawar yang dikhaskan. Tak ada dah, jangan cakap hari-hari basuh baju kelawar tu. Dah basuh sangkut tu lah baju diulang-ulang, kecuali orang yang datang dengan ceramah hari ni. Ini orang luar ni yang pakai baju kelawar berulang-ulang tu. Kan? Jadi makna kata dia mementingkan keimanan dan ketakwaan. Kehidupan dia, amalan hidup dia apa. Yang ketiga, pilihlah pasangan keturunan yang terjaga. Betul? Sok kita ni anak pilih calon menantu, tengok keturunan yang baik-baik. Siapa nama budak tu? Nama budak tu Siti Fadilah binti Anas. Macam pernah dengar ni. Anas mana? Ustaz Anas tu lah. Tu baik orang tu. Kan? Baru birthday dia minggu lepas. Contoh cakap kan. Contoh, wah cepat betul lah menantu kan. Contoh lah kan. Maknanya cari kan, cari. Ada banyak lagi nak bagi ni. Yang kelima,
Keempat, niatkan saat nikah untuk beribadah kepada Allah. Itu semua niat tadi. Niat nak pegang kita. Niat apa kita nikah ke, perhubungan kita, apa yang kita buat dalam rumah, semuanya kerana Allah. Bukannya sebab benda-benda lain. Sebab bila kita niat, macam contoh tadi saya sebut tadi macam syarikat tu. Dia ada objektif untuk buat ini, tapi bila dia tak capai, gagal lah. Yang paling kesian sekali tu sebabnya ramai, perasan tak, ramai orang kita, orang lagi berniaga kejap tutup, berniaga kejap tutup, dah berniaga benda lain pula, lepas tu tutup. Sebab apa? Sebab target tak jelas. Kadang-kadang target pun tak ada. Kenapa kau berniaga? Dah orang berniaga, aku berniaga lah. Nampak macam untung, aku pun nak lah berniaga kan? Jadi maknanya bila ikut-ikut orang habis. Itu sebab saya selalu bagi analogi, kalau contoh kita ni bukan jenis, contohlah orang perempuan, dia bukan suka tengok bola, suami dia ajak pergi tengok bola kat stadium Darul Aman tu, pergilah tengok. Kita pun tengok apalah ni dia buat. Maka bila sampai kat sana, apa kita dapat? Kita dapat penat aja. Yang suami kita tak apa, dia seronok, kita pun tak faham. Menang hari ni, ini apa bodoh, ini seronok sangat. Sebab kita tak faham dan kita tak tahu. Orang nak mancing, dia mancing, dia kata macam seronok, dia pun pergi mancing tanpa dia faham memancing tu apa. Dia mancing, dia bawa batang pancing, dia pun bawa batang pancing, tapi bila dia tak faham, orang tu tembak, dia pun tembak baling. Tapi kawan tu tadi baling ada umpannya, jenis umpannya apa, dia main baling kosong. Sudah orang balik dapat ikan, dia balik tak tahu, dia pun tak tahu sepatutnya buat balik apa. Jadi macam tu, kita tak nak hidup kita jadi macam tu kan. Itu sebab Nabi kita datang menyebarkan dakwah untuk melengkap, menyempurnakan akhlak kita. Sebab Nabi bagi guideline komplit, semua ada kan, menyempurnakan akhlak kita. Maka datang bagi, buat macam ni, buat macam ni, lah lengkapkan. Tapi kita nak ikut ke tidak? Kalau tidak, kosong lah. Rumah tangga orang kahwin, kita kahwin, orang beranak, kita beranak. Itu saya cakap tadi, akhirnya dia ada anak, dia ada keluarga, dia ada rumah, tetapi bila niat dia tak ada tadi, tak ada kerana Allah, dia jadi sia-sia tadi. Sebab dia tak faham kenapa dia berkeluarga tadi, akhirnya dia bercerai. Itu yang kita dengar ramai orang kahwin cerai. Dah berapa kali kahwin kawan tu dah. Sebab dah 5-6 kali kahwin, dia kata semua perempuan tu tak faham dia. Yang sebenarnya dia yang tak faham pasal perkahwinan. Dia sebenarnya dalam perkahwinan bukannya faham pasangan yang utama, tapi faham falsafah perkahwinan tu untuk apa. Ada lebih besar target dia kerana Allah. Bila target kerana Allah, automatik semua auto download baik semua. Dia auto download macam mana sistem semayang, macam mana sistem makan, macam mana sistem bercakap dengan anak, macam mana sistem melayan keluarga, macam mana sistem mencari nafkah keluarga, semua auto download. Sebab bila kerana Allah settle. Kenapa kahwin dengan dia? Sebab suka tengok dia pakai uniform. Apalah, abang bomber I love you, suka dia dekat abang bomber kan, semenjak tengok drama abang bomber kan, habislah. Bila kawan tu buka uniform, ni tak lawa dah. Takkan 24 jam pakai uniform. Target dah tak betul, nampak tak? Tapi bila niat kerana Allah selama-lamanya. Bayangkan Zulaikha, isteri pada Nabi Yusuf, dapat suami setampan-tampan manusia. Bila dah kahwin, dia kenal Islam, dia kenal Allah, dia cinta sayang Allah, sampaikan dia takut nak masuk dalam bilik suami dia. Sebab suami dia handsome. Dia takut sebabkan dia melayan suami dia leka, lupa pada Allah, sampai macam tu sekali. Sampailah Allah Ta'ala perintahkan Zulaikha pergi bersama dengan Nabi Yusuf. Baca, buka kitab Muka Syafatul Qulub, kita akan jumpa. Sampai macam tu sekali. Orang kita dapat bini lawa, langsung tak pergi masjid, tak sadar tiba-tiba dah seminggu. Sebelum ni elok pergi masjid, dapat kahwin muda langsung, bini pun meninggal. Dapat bini muda, model pula tu, pembaca berita.
Contoh. Contoh. Saya tak tuju sesiapa tau. Jahat mulut nampak. Tak, contoh kan. Tapi betul tu rezeki dia Allah Ta'ala dah tulis. Tahu tuju kat siapa kan. Ada sebab ada yang cakap apalah ni lah dia pilih yang muda-muda. Kau nak mempersoalkan siapa Allah Ta'ala bagi dia dapat bini muda. Cuma bila dapat isteri semua tu, kan saya sebut pasal syukur, ingat siapa bagi nikmat tu? Allah Ta'ala bagi. Bagi itu syukur, tanda syukur, gambaran ketundukan kita pada Allah. Mana walaupun bini lawa macam mana tetap pergi masjid tadi, ingat dekat Allah Ta'ala. Takut berpisah rindu, bawa pergi masjid sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bini ada ke tak kan? Tak tahu pula dia mana. Bini tu kancing kat bilik air tu. Allah, ya hebah. Biasa macam tu tak? Takkan ada macam tu dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengah doa anak datang. Bah, mak panggil balik. Belum habis doa lagi. Kan? Macam tu sekali kan. Saya ni memang kalau tunjuk gaya memang over sikit. Tak apa hal kan. Ni kan tu rezeki kan. Macam sahabat saya yang sama debat dengan saya tu, Datin Nurjuma tu. Sama dengan saya. Terdoa lah kan, mudah-mudahan dia bahagia dengan Sultan Brunei tu kan. Nampak. Jadi mula bisik, bila weh? Apa kita tak tahu tu. Dah lama dah, berapa tahun dah. Dah, la ilaha illallah. Tengok orang lelaki relax ya, sebab dia qana pun tidak juma tu siapa. Okay. Yang kelima, suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta dan ibadah. Bila jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta dan juga ibadah tadi, maka dia tidak akan terlupa pada semua benda-benda asas, termasuklah memberi nafkah. Memberi keamanan, makna ketenangan dalam rumah tu suami punya kerja. Mak bising-bising, kenapa ni la ilah bau sepah. Suami jangan, mak kau dah bunyi dah bunyi, biarlah dah yang penting dia senang hati. Tak, ayah kena dah, kenapa tu? Nak bunak ni sepah. Nah. Long kutip dah. Ambil letak dalam bakul. Kan mak bising dah. Ni ambil. Apa lagi? Sana tu baju abang lah, baju abang pun ada mana. Selesai kan? Suami ni dia punya peranan, dia nampak apa juga masalah selesai. Jangan buat tak tahu. Itu yang perempuan jadi fed up tu. Orang perempuan ni dia punya action tu, dia punya tindakan tu melambangkan hati dia. Orang perempuan nak gambar perasaan dengan perbuatan dia. Dia masak tu, kalau dia kotuk kuali tu kuih, dia marah tu. Tang dia marah tu. Jangan macam apa? Hai. Macam tu dia tolak kan? Marah tu. Kan? Tapi kalau macam ni, bang, elok-elok. Minumlah. Dengan gaya minum. Kita pun tak tahu nak minum kan, nak bawa dia masuk bilik. Kita pun tak tahu dah kan. Tak, dia punya lembut kan, dia punya lembut cara tu kan. Sebab orang perempuan ni dia pandai tau. Orang lelaki tu kalau dia bijak kan, dia boleh faham lenggok badan isteri dia tu apa nak disampaikan kan. Orang perempuan kan pandai bisikan mengelirukan, ni orang perempuan pandai. Ya, orang lelaki kau confuse tu. Bang, ada satu benda nak kisahkan kat abang ni, nak kongsi. Apa dia? Tak ada apa maksud pun lah, tapi orang sebelah. Kenapa? Baru lepas beli dapur baru tu je. Kita monong malam tu fikir apa maksud nak disampaikan tu. Dia ada maksud, dia takkan bagi saja. Besok tu dia cakap lagi, bang, apa pula kali ni? Dapur orang tu kan, tekan 1, 3 menyala bang. Okey. Habis tu tak adalah, saja je beritahu. Tu yang kedua. Dia biar macam tu je tau. Hari ketiga dia cakap, bang,
Rupa-rupanya bang, dia yang tengah tu panas, yang kiri kanan semua sejuk walaupun ada api. Letak tangan tak angui bang. Habis tu tak saja share dengan abang sampai hari yang keempat. Bang dah kau diam, jom pergi beli. Macam tu ya. Kita faham dah maksud dia tu kan. Kan orang perempuan kalau dia tanya banyak kali tu maknanya dia nak tu, walaupun dia cakap tak. Orang perempuan ni kalau dia kata tak nak tu dia nak. Kadang dia kata nak tu bolehlah tu maknanya dia tak nak. Itu orang lelaki kena faham betul. Tu orang lelaki yang lembab tu kan, sampai sudahlah perempuan tu tak dapat. Sudah sampai ke pejabat agama baru dia cakap, saya macam-macam lah saya buat. Kawan semua dapat emas, dapat baju, saya tak dapat apa. Yang saya bertanya, ya dia tak pernah cakap. Habis yang selama ni saya kata orang sebelah ada ni, orang sebelah ni, takkan abang tak faham? Kau tak cakap pun kau nak. Kan kadang-kadang ada setengah lelaki, kita tengoklah nilai IQ suami kita. Kalau memang suami kita lembab, cakaplah tu orang, abang nak baju, faham tak? Cakap macam tu. Ni main bahasa kiasan tu yang pergi Minang tu sudah hanya salah orang tu. Orang Kelompok dia siap, dia panggil pakar pantun dia orang bahasa tu, pergi ke kampung. Assalamualaikum, hasrat kami dari jauh ini bukannya apa, untuk memetik bunga di taman. Ada kau taman? Dia tanya dengan kawan. Tak adalah, bunga hidup dalam rumah ini. Yang mana satu pilihan hati, tak lain tak bukan bunga yang kian lama mekar tapi masih belum dipetik orang. Berlarilah mak ke dapur. Malu mak sebab mak ibu tunggal, dah lama mekar tapi tak dipetik. Yang anak dalam bilik tersipu-sipu dua-dua ngaku ni. Habis setuju tak? Setuju. Dah pada dapur. Mak yang jawab, jadi langsung kahwin dengan mak. Nampak tak? Tu sebab kadang-kadang orang ni kena cakap tu orang. Cakap tu terang, kenal alah kita bila dah kahwin dah tahu dah suami kita macam mana. Suami pun sepatutnya tahu dah isterinya macam mana. Kalau bini tiba-tiba masak tu lain macam kan, makna ada contoh tiba-tiba masin sangat. Kadang-kadang suami dah tahu ini masin sangat ni, adalah benda dipikir. Jadi lepas makan tu minum kan, ya duduk ya. Apa dia bang, ada pun masalah ke nak share dengan abang? Cakap lah. Tak ada, cakap lah. Abang ni macam tu tahu, cakap lah. Tak ada lah. Kawan-kawan tu apa dia orang pergi Vietnam. Lepas tu yalah dia orang kata kat sana kain murah. Nak pesan kain ni tak habis. Itulah dia orang cakap kat sana tiket pun murah. Nak pergi ke? Nak pergi. Cakap lah nak pergi. Abang bagi ke? Pergilah, pakai duit kau sendiri. Abang tak kisah lah. Abang tak settle mak tak. Nampak tak, suami tu memahami sebenarnya, cakap tu terang. Tak apalah bang, tak payahlah pergi. Pakai duit sendiri, ingat kena tolong. Kan jadi macam tu. Jadi suami jalankan tanggungjawab. Suami kena bagi tau. Baju pakaian tu isteri kurang-kurang 2 pasang setahun. Tengok mana tak puati. Aku cakap untung tau kan, sekurang-kurangnya nak bagi lebih tak apa walaupun isterinya bekerja. Tapi kalau isterinya tu sangat baik lah kadang rumah tangga, bang tak payah, baju saya tu pandai saya cari sendiri, abang jaga belanja rumah kita cukup. Dan yang kedua macam biasa, apa dia, setia. Tu point dia tu kan. Yalah insyaAllah. Macam tu Seterusnya, isteri berusaha menjalankan kewajipannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap redha Allah semata-mata. Kan? Dia boleh tahu tu orang yang terutama perempuan-perempuan yang datang pergi majlis ilmu rajin ni sebab nak cari redha Allah, atau mudah-mudahan datang dekat pusat tarbiyah ni hari ni datang ni kan, bagi sumbangan-sumbangan yang sepatutnya. Kita datang ni kan, jangan datang kosong ya, bagi sumbangan. Contoh sumbangan kita ni meramaikan. Contoh ni sumbangan ni, hadir ni satu sumbangan ni, menghadir, mengimarahkan majlis ilmu kan. Memang kalau kita tak nampak ni, duduk majlis ilmu ni macam memetik buah-buahan di syurga kat sebenarnya, tapi kita tak nampak. Kalau nampak lah contoh kan, ya Allah tak tahulah macam mana. Penuh pusat tarbiyah ni daripada pagi tadi sampai subuh dah penuh.
Sebab orang nak dengar ceramah, tak kira lah Syamsul debat ke, Aida jebat ke, tak kira siapa datang tu kan. Sesungguhnya Syamsul debat dan Aida jebat tiada kaitan. Tolong jangan kaitkan saya dengan beliau. Kan? Jadi maknanya mendidik anak-anaknya pun semua diniatkan kerana Allah. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Allah Ta'ala bagikan sistem tu lengkap dah. Anak sulung, cuba tengok anak kita kan. Anak sulung ni kelebihan dia. Anak nombor 2 ni kelebihan dia. Nombor 3 ni kelebihan dia. Ada kelebihan masing-masing. Jangan baca kekurangan. Tu sebab kita tak boleh cakap harap alung lah. Kalau engkau ni tak langsung tak berguna. Jangan. Sebab anak yang ini pandai ini, anak yang ni pandai macam ni. Macam saya dengan adik-beradik saya. Dulu saya masa sekolah boleh bungkus si lemak, gentil ke karipap, tolong mak saya, boleh kan. Ngelek ke kuci tu boleh, insyaAllah pandai kat sini. Cuma bila buat kerja-kerja berat tu saya out. Sebab bila belajar kat universiti pegang pen dengan buku kan. Pernah sekali tu saya nak pasang, nak buat landscape kat rumah. Saya ambil cangkul tu sekali, langsung saya telefon, tolong hantar orang lah, pasang, tolong tanam pokok saya. Tak boleh saya. Sebab saya ni memang bab itu saya kurang. Sebab nak tu konsep pandai, buat belum tahu. Tapi kalau bab-bab berhujah ke, kalau berdebat dulu, tu bukan main lagi. Pegang pen tu boleh. Tu sebab bila hari korban kan, balik kampung, saya baru pegang pisau macam ni kan. Duduk tepi. Orang kampung saya marah, saya pegang pisau tu nak nyang daging tu marah kan. Dia suruh saya duduk kat bahagian timbang tu je, timbang bagi kat orang. Itu aja kan. Jadi masing-masing ada kelebihan. Macam adik saya nombor 2. Adik saya nombor 2 dia pandai berniaga. Sekarang ni mak saya boleh rehat adik saya nombor 2 tu. Belum kahwin lagi. Syamsul kat nama dia. Syamsul Amri, Syamsul Debat, Syamsul Debab, semua ada. Syamsul Dobi semua ada. Kan, nombor 2. Dia tolong mak, dia berniaga, dia boleh masak sendiri, catering pun dia boleh baik sendiri. Yang ketiga pula dia pandai kira-kira, dia jadi kontraktor dekat Perak. Nombor 4, nombor 5 kembar adik saya. Yang lelaki tu jadi belajar jadi chef. Sekarang ni masak apa pun pandai, alhamdulillah. Kemudian yang perempuan satu-satunya anak kesayangan arwah abah tu, kembar yang perempuan ni, dia pula jururawat. Memang dah nampak tokoh dia waktu arwah nenek saya sakit dulu, dia yang bola, dia yang ni, memang tokoh jururawat betul. Maknanya setiap anak-anak kita ni dah ada kelebihan masing-masing. Jangan kita cakap kau ni memang tak boleh pakai, kau tengok abang-abang, jangan cakap macam tu. Semua rezeki Allah Ta'ala bagi. Rupa-rupanya seorang yang tak pandai ni kan, bila kita sakit dia yang bela kita, dia mandikan kita pun dah tak larat bangun, dia bercarikan makan, dia rupanya boleh masak, bagi masakan macam kita masak tu, dia boleh masak sedap, mana kita sangka. Itu sebabnya tak penting niat kena Allah, doa lah yang terbaik untuk anak-anak. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak, jangan. Nabi kita cuba tengok, Nabi kan, Nabi kita sentiasa doakan yang terbaik. Tu sebab Nabi kata tanda-tanda orang mukmin tu ada 3. Ada 3 kan. Antara yang pertama taat kepada Allah, yang kedua meninggalkan benda-benda yang haram, dan yang ketiga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Nombor 3 tu yang borek tu kan. Itu sebabnya anak kita apa jahat dia buat dengan kita, cuma dia nakal, jadi doakan yang terbaik untuk dia. Janganlah sampai jadikan anak tu musuh, aku tak nak tengok muka kau. Jangan kan. Apatah lagi kita ni dengan masyarakat keliling kita pun jangan kita musuhkan dia. Orang yang tak ada apa-apa masalah dengan kita, tak pernah bertegur siapa dengan kita, kenapa kita nak musuh dia? Kan, nak cakap-cakap pasal dia, kenapa? Kan lebih baik kita berbaik dengan dia. Sebab Nabi cakap orang yang buat jahat dengan kita pun Nabi suruh buat baik. Dan Nabi dah gambarkan dengan akhlak Nabi dengan beberapa kisah, tak payah ulang lah kan. Masa maulud Nabi lu dah macam-macam ustaz tunjukkan kan, betapa Nabi, bayangkan peristiwa di Taif tu, baling batu, Nabi tak ada, malaikat pun marah, cakap nak ke aku timpakan
gunung bukit bukau pada orang Taif ni, biar dia mati. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman, mungkin anak cucu keturunan mereka beriman kepada Allah dan juga kepada aku. Makna Nabi tu. Lepas tu jangan sekali-kali cakap. Bila kita cakap macam tu, adalah orang cakap itu Nabi, kita ni bukan. Nak buat macam mana? Betul kita bukan Nabi, tapi kita kata kita sayang Nabi. Sayang Nabi akan ikut cara Nabi. Macam tu kan. Imam Asy-Syaukani pun katakan salah satu sebab doa tidak dimakbulkan adalah kita kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Apa Nabi suruh buat tak nak buat, tapi apa Nabi suruh larang, Nabi larang kita, itu yang kita buat. Akan tiba masanya umat akhir zaman tu, dosa yang dibuat dia rasa tu bukan dosa. Tak ada apa-apa, sebab dia dah biasa buat benda tu, bercakap pasal orang, mengumpet pasal orang, dah biasa. Tak ada apa lah, cakap sikit ni, bukan cakap apa pun. Sekarang tak payah cakap, sekarang dia dah jadi keyboard warrior. Keyboard tu bukan hanya dekat komputer, kat handphone pun dah ada keyboard. Kan pilih keyboard tu, nak keyboard besar mana, godang meja ni kau. Sekarang ada pula daripada handphone, tarik ada keyboard macam ni, type. Ini dahsyat ni sekarang kan, semua dah ada. Itu sebab jaga, doakan yang terbaik. Orang perempuan ni ada satu kekuatan doa seorang ibu. Pergi kedai buku tu cari, ada satu ustaz tu dia tulis kekuatan doa seorang ibu ada 10, baca. Itu sebab doa yang elok-elok. Nabi kita dia tak pakai kota doa tu. Ikutkan setiap nabi sebelum nabi kita, dia ada sekali kota tu doa dia dimakbulkan, dia minta jadi. Tapi nabi tak nak pakai kota dia tu, sebab nabi simpan untuk syafaat hari akhirat. Itu masa akhir akhirat, orang semua tercari. Kita jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah aku, nafsi. Nabi Ibrahim kata, pandai-pandai kau lah masing-masing, tak ada siapa boleh tolong. Sampai Nabi kita je punya sayang ke umat dia, ummati cari umat dia. Kan, yang tu tajuk yang lain lah. Tapi makna kata nak tunjuk kita tak patut sangat lah kalau tak sayang kat Nabi. Usaha kita buka pusat tarbiyah Unais ni pun sama mana, termasuklah pusat-pusat tarbiyah yang lain buat, antara usaha sebab nak mengembangkan dakwah ni, biar orang ada tempat. Baguslah kat sini ada, kat sana ada, sini ada. Kadang orang cakap kenapa banyak-banyak sekarang? Eloklah banyak, kita ada pilihan nak pergi. Kebetulan hari ni beli barang kat pasar mini tu, dekat dengan pusat tarbiyah ni, ada ke kuliah hari ni, ada, kejap lagi ku 3. Iya ke? Masuk dia dalam, tak kira siapa. Nampak? Berebut-rebut kita ni mengejar ilmu ni kan. Sebabkan ilmu lah Imam Nawawi tak nak kahwin, tak nak dia kahwin lah, sebab nak mengejar ilmu ni. Imam Ghazali pula tak nak, ikutkan dia tak nak kahwin. Kalau tak sebab kahwin tu sunnah, dia pun tak nak kahwin, sebab banyak lagi ilmu nak cari. Sampai macam tu sekali lah kan. Ni alhamdulillah, ada yang duduk depan, ada duduk belakang, ada yang doket dengan air. Geram nak tengok air tu, macam ayah samboi mbak kan. Kan kita pun apa air kosong kan, ada saja kan. Makna kata tak kisahlah dengan suasana macam ni, semua Allah Ta'ala kira. Bagus ni kamu, sebab Allah Ta'ala tanya nikmat kita ada, kita berjalan melangkah pergi nak menuntut ilmu ni, walaupun atas simin. Sebab kata Ustaz Nazri, atas simin ni okey, simin macam ni kita letak ada kapet. Kalau tak simin betul tadi gatal. Yang ni adalah miang-miang sikit kan, sebab baru ada bau gaman tak ada lah. Tu dia buat selotip ni sempadan jangan ke depan ke apa, tak adalah. Memang nyambung lah. Okey. Temporary. Kemudian yang ketujuh, suami isteri kena saling kenal mengenali. Ni nak cari cahaya ni, nur kasih dalam rumah, kena kenal. Itu sebab kita cerita tadi kan, bila isteri kenal suami, dia benar-benar mengenali ni, bukannya sehari. Yang sebelum berkahwin kenal tu tak boleh pakai, dah kahwin baru pakai. Itulah ciri yang sebenarnya. Sebelum kahwin bukan main, nak kontut pun masuk dalam bilik air.
takut terbau, takut terdengar. Bila dah kahwin mana sampai zam, tak ada segan silu dah. Ayah patut dia naik signboard, dilarang kentut di sini, sila kentut di luar, mengganggu keselamatan negara. Macam tu kan. Yalah, kalau dulu, kenapa tak standard sama? Sebab memang sebelum kahwin lain, sebab belum dapat. Dah dapat, take things for granted dalam masa Jawa ni kan. Patut jagalah. Tak, dulu cover semua tunjuk dulu udang seko, sebab susah mahal lagu udang tu racik 8 boleh, lidi tu pencungkil gigi tu cucuk bersilang suap, kak mulut kan. Yang perempuan tu awak pula. Ya Allah, kita tengok dia ni kan, kalau tengok ni forever and ever, happy ever after kan. Tapi bila dah kahwin menjauhit, baling segala bondo, beli baling botol, maka tisu, cawan tu, sebab dia beli cawan plastiknya, sebab takut pecah kan. Tu sebabnya orang dulu-dulu tak payah kenal sebelum kahwin pun, lepas kahwin baru bercinta. Tapi kena kenal. Sebab kenal ni nak kenal apa? Kenal dia kelemahan isteri, isteri kenal kelemahan suami. Bukan selama ni kahwin hanya kenal kelebihan habis. Ni bagus ni. Manusia tak sempurna. Sebab kenal kelemahan itulah kita akan berusaha untuk bantu yang kurang tu. Suami pun macam tu. Tu yang tak betul bila dia bergaduh, bila dia berpisah, mengungkit kelemahan-kelemahan pasangan. Buat apa? Dah dia memang macam tu. Dia saya tak tahan, yang paling saya tak tahan, dia bercakap banyak. Cakap. Saya balik kerja penat pun cakap, tidur pun cakap. Dia memang bercakap, kerja yang bercakap kan. Kalau dia diam kan kau pening. Orang perempuan kalau diam, orang lelaki pening. Cuba orang perempuan satu hari besok diam bercakap apa-apa. Nak air? Awak nak makan belum? Apa kau nak ni? Cuba buat tengok, mesti pening. Awak cakap lah, apa hal ni? Cakap lah. Suami mesti pening kepala, betul tak? Akhirnya baru dia tahu betapa bernilainya loudspeaker tu. Nampak tak? Kan? Iya. Orang lelaki ni cuba kan, memang ala dah pernah buat dah pun kan, protes dengan diam macam tu, apa tak tahu kan. Suami awak cakap lah, cuba cakap. Awak tak cakap ni saya tahu. Betul, bila cakap kena marah balik kan. Betul tak cakap. Tu saya malah cakap tu, cakap saya marah balik. Tak adalah. Ada slow dia balik. Kan? Betul sebenarnya. Jadi makna kata hargai apa yang ada. Kemudian yang ke-8, berkomitmen menempuh perjalanan hidup sebagai suami isteri. Maknanya komitmen tu apa? Makna sanggup kita menyerahkan diri kita ni buat apa juga. Sebab kita tahu dalam rumah tangga ni macam-macam dugaan dan pancaroba. Tanyalah kan dulu siapa yang tak susah masa mula kahwin, dapur gas pun tak ada. Dapur gas ada, duit tak ada, gas dah habis. Pernah tak jadi tu? Pernah kan. Tetapi akhirnya semua sikit dia menggalakkan kita ikhtiar, usaha. Akhirnya berkat kita, keikhlasan kita, keluarga kita berapa ramai ni, ramai orang-orang lama berapa ramai anak dah besar-besar, anak dah masuk universiti, anak dah bekerja dah pun. Sebab apa? Berkat apa? Ikhtiar kita, sabar, ikhlas kita dalam hubungan kita, komitmen, semua kerana Allah. Tu sebab saya bagi tips tu, A, B, C, D, E dalam keluarga ni. A, B, C, D, E. Apa dia? Tunggu selepas ini. Wah, dah macam dalam radio. Saya dalam radio, itulah kau jawab, tunggu selepas ini. Cut. Okey. Ya, okey, sambung balik. Sekejap kan, tunggu selepas ini. Tunggu puas betul orang menunggu dah. Kan orang tu duduk dalam radio tengah ada kereta dalam radio tu, kejap lagi dah turun. Dah tunggu pula. Tunggu lagi kan. Tak apa, saya habiskan ni dulu. Yang ke-9, suami mengajak anak dan isterinya untuk
beribadah bersama-sama, tak kira lah apa juga ibadah. Bila ibadah korban, pergi sesama, bawa semua pergi. Tahun ni kita korban apa, tahun ni tak ada, tak mampu, tak apa, kita join aja. Korban apa tahun ni unta. Basah binatang unta, tengok. Jadi bila bawa keluarga, bila beribadah bersama-sama tadi, anak dapat tengok, anak tanya, kenapa kita kesembelih unta tu bah? Sebab korban. Kenapa korban tu bah? Jadi kita pun boleh explain, anak kita tahu. Ini dengan abah-abah pun tak pergi. Lepas tu anak besok kita suruh, kau masuklah korban. Kenapa nak korban? Dah tua-tua pun tak faham lagi kenapa nak korban. Nampak tak? Itu sebab penting dalam keluarga tu. Beribadah sesama, semayang sesama, mengaji sesama. Kita boleh bertadarus dengan orang yang kita tidak kenal pada bulan Ramadan. Tadarus habis satu juzuk. Kenapa keluarga kita 7-8 orang kita tak boleh bertadarus di rumah? Jangan tunggu bulan puasa aja mengaji. Abah baca muka surat 1, mak baca muka surat 2, adik baca muka surat 3, alung surat 4, keliling pusing. Sadaqallahul azim. Tak sampai 10 minit settle. Tapi tu pun tak boleh buat. Macam mana? Kan? Nampak? Beribadah bersama-sama, semayang, mengaji, zikir. Malam ni baca yasin. Malam ni dalam sebulan sekali. Malam ni baca yasin, kita baca yasin kat rumah ya, berjemaah semua. Jangan ke mana-mana. Jadi tak ada masalah dah. Kan? Baru ni saya ceramah apa? Ghuraba di bumi sendiri dekat Institut Profesional Baitul Mal. Kan? Asing. Kadang-kadang perbuatan kita tu kita rasa, aku seorang je buat. Kita lah rasa segan buat benda baik. Allah Ta'ala suruh. Buat aja. Dan benda baik yang kita buat tu memang dah ditulis dalam Quran tu. Sampai masanya nanti bila kita ni mengaji, kalau kita buat benda baik ni, kita pula dianggap asing. Lebih ramai yang menentang daripada yang mentaati. Tu kena ready. Biasalah tu. Tu sebab tak ramai orang buat pusat tarbiyah ni. Kan? Jadi hari ni kalau boleh sumbang lah. Sebanyak kali saya sebut. Kan? Tak sempurna kebajikan seorang mukmin ni selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai. Sumbang. Hari ni ada tabung kan? Ada tabung. Ada. Tabung. Nanti sumbang. Tak dapat bagi sikit, bagi banyak. Mudah-mudahan. Sebab ada bahagian kita, biar kita ni berlumba-lumba saham, benda-benda baik, saham akhirat bagi. Sebab benda ni berterusan. Berterusan bagi. Sebab orang yang mati tu pun, kalaulah dia kalau dia boleh bangun balik, benda pertama dia nak buat sedekah lah. Tahu Rashid Husin, Datuk Rashid Husin yang RHB tu, pengasas RHB tu, baru-baru ni dia beli tanah. Bukan baru-baru ni lah, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dia beli tanah di Seremban 2. Sebab dia niat nak wakafkan, nak buat masjid, niat atas nama mak dia, 4 juta. Macam kita kalau ada 4 juta kan, macam ni tidur tiap duit tu. Dia keluar 4 juta. Lepas tu bila dia buat, dia tiba-tiba buat muka terperanjat. Ya Allah, apa dia terperanjat? Dia terlupa untuk diri dia sendiri. Dia cari satu lagi tanah, dia buat satu lagi masjid, niat atas nama dia juga. Pun berjuta jugalah, saya tak ingat berapa juta. Macam tu orang nak baik-baik, dia tak ada rasa apa. Sebab dia tahu semua daripada Allah. Kan? Siapa yang rasa duit dia kalau keluar ni kan, habis duit aku ni kang. Memang habis ni risau. Walaupun tak keluar tetap habis. Tapi orang yang rajin bersedekah, tiba-tiba ada lagi, insya-Allah. Yakinlah dengan rezeki Allah. Kemudian yang ke-10, suami isteri selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita memang usaha nak jadikan keluarga kita ikut tips saya sebut tadi 1 sampai 10 ni. Memang kita usaha, tetapi minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Kan Allah Ta'ala tiupkan, berikan kesedaran pada ahli keluarga supaya sama-sama ikut jalan yang baik ni. Yang ke-11, suami secara berkala ajak isteri nak ziarah saudara mara dan melihat tempat-tempat berziarah untuk lahir kecintaan terhadap Islam. Pergi dia berjalan ziarah tempat-tempat yang baik.
Jom kita pergi ke mana? Contoh, jom kita pergi ke Korea contoh kan. Pergi Korea pergi mana? Pergi ke Itaewon. Itaewon tu ada satu masjid. Lepas tu tengok masyarakat Islam kat sana macam mana. Pergi dia ke China. Tengok dia dekat China, betapa dekat China tu paling padat sekali tempat duduk dia adalah tempat orang Islam duduk. Paling padat. Kalau kita pergi ke China, ni saya pun tak sampai lagi dah, tapi orang cerita kat saya. Macam mana kita tengok rumah kungfu dalam cerita kungfu tu, yang ada pintu besar, dalam tu ada laman batu tu, lepas tu baru jumpa rumah kan. Macam tu lah rumah dia orang, tapi dia orang Islam. Kan, baru kita tahu, oh macam ni Islam kat sini. Tapi rupa-rupanya dia orang ada satu masalah apa, nak dapat bekalan air bersih payah. Contohnya macam tu. Tengok orang Islam di India, teruknya lah ambil pengajaran, oh tapi dia orang tetap tak tinggal Islam, tetap beribadah. Di Kemboja tengok macam mana orang tu susah tapi tetap nak laksana Islam. Mufti negara Kemboja tu dengan gaji RM300 sebulan nak bangunkan Islam di seluruh negara Kemboja. Bukan mufti negeri tau, mufti negara Kemboja, 300 sebulan. Nak buat apa? Jadi apa dia buat? Dia dengan akal pemikiran dia yang bijak itu, dia ambil budak-budak muda yang umur 15-16 tahun yang ada potensi, bagus mengaji, bagus apa, hantar pergi sekolah-sekolah pondok dekat Malaysia ni. Lepas 4-5 tahun dah pandai, panggil balik, suruh dia mengajar pula. Termasuklah saya jumpa ada seorang ustaz tu, Ustaz Fauzi, umur baru 20 tahun, dia belajar pondok kat Kedah lah. Bila saya jumpa dia kata sekarang ni dia tengah ni lah, apa, tengah nak cari belanja untuk apa tu. Sebabnya kalau ada kan nak sumbang-sumbang pun boleh. Dia budaknya belajar mengaji, pegang macam ni Al-Quran, rehal pun tak ada, bersela bawah garaj, macam garaj parking yang bumbung zeng dengan tiang aja, atas tanah dia ni mengaji. Lepas tu tanya-tanya harga dia orang sekarang ni tengah usaha, itu dapat kita yang tahun lepas kita bagi sumbangan tak banyak lah, lebih kurang, sebab kos dia kursi dengan meja setiap seorang untuk mengaji, selesa untuk belajar agama tu, meja je $20 US. Meja satu meja, kursi pun dalam $15 US macam tu. Jadi dia nak lebih kurang satu orang tu $100 US. Jadi kita collect. Grup Malaysia banyak, dan tak kurang juga grup Malaysia ni ada yang kutip duit tapi tak sampai sana, banyak juga. Sanggup tu nipu tu, sanggup. Jadi kita ni bab sedekah tak ada masalah, jangan risau, kita dengan Allah Ta'ala, niat kerana Allah. Lepas tu janji saya tadi, A, B, C, D, E. Apa dia? A, Allah segala-galanya. Nak selamat hidup ni, Allah segala-galanya. Tak adalah apa benda pernah hidup kita Allah segala-galanya selamat. Tu sebab dia letak A tu, Allah segala-galanya. Semayang, ibadah kita, jaga anak, jaga isteri, semua kerana Allah. Kahwin kerana Allah. Sebab saya sebut tadi awal tadi, nawaitu, niat kita, bawa keluarga kita tu. Dia niat tu maknanya kita nak menuju ke mana. Jadi macam lampu celait lah, orang Islam sebut torchlight. Celait. Lampu torchlight. Bila torchlight tu kan, kita tu niat kita tu, kita suluh sini. Kenapa bila dah suluh sini, itu niatnya, Allah Ta'ala dah ajar itu. Nak pergi ikut juga jalan gelap tu buat apa? Kebanyakan orang bukan tak tahu. Tu yang ada seorang sahabat saya tu, saya baru ceramah yang lepas, saya cakap dia dah berubah. Hari ni rupanya dah berubah balik. Kan, tak payahlah cerita siapa. Lu fikirlah sendiri, kata Nabil kan. Dah suluh situ, kenapa nak ikut juga jalan gelap? Bukannya tak boleh fikir, boleh fikir. Kenapa kena pakai tudung? Senang ya. Pergi kedai makan, lauk yang terbuka, lauk bertutup, mana nak ambil? Lauk bertutup. Ni tak apa lalat perakan kat situ dah, tarik lalat penuh, nak makan lagi kau? Kalau makan juga sakit perut, jangan salahkan orang. Betul tak? Kerup kerap, tarik lalat tu dikunyah. Lepas itu marah, sakit perut. Tahu sakit perut. Siapa pilih? Betul tak? Siapa pilih? Kan ada lagu Indon tu kan. Madu di tangan kananmu, racun
di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Jangan tunggu dia bagi, kita ambil. Nak ambil madu ke racun? Ambil mana? Dengar tu orang lelaki. Tetap ada unsur-unsur tu salah. Tak adalah. Maksudnya benda baik dah ada, nak ambil benda buruk buat apa? Tahu tak? Kan? Iya. Dia kan analogi, sebagai analogi macam kita kan nak pergi ke satu tempat, kita boleh pergi, contoh nak pergi ke pasar, ada dua jalan. Ada dua jalan. Satu jalan tu kejap dah sampai. Satu jalan tu jauh tapi sampai juga. Beza dalam setengah jam atau 15 minit. Tapi jalan yang dokek tu berlubang-lubang, ada ular, ada lipan, dah ada seorang pernah jatuh kat situ. Sekarang pilih nak jalan mana? Jalan jauh, jalan okey. Jalan jauh tu memang panjang, sabar sampai selamat, tak ada masalah. Jalan okey memang copek sampai, tapi dia orang kena songek, dengan kena tungau, tu tak tungau. Budak lelaki tahulah tungau. Kan? Kono tungau, jatuh, luka, dah jatuh, ikut lagi jalan tu. Nak salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Faham tak? Hari ni saya banyak pakai ilmu mantik ni, analogi ya semua. Betul tak? Hidup kita pun macam tu. Tu sebabnya kita ikut cara Islam, selamat, tapi kena sabar. Kena sabar apa? Sabar dengan dugaan-dugaan, termasuklah mulut-mulut orang. Kau yo baik ni, wah kau main lagi sekarang tudung labuh aku nampak, contoh orang cakap. Sabar, pedulian. Memang saja Allah Ta'ala datang orang macam ni nak uji kita. Jangan berbelah bagi. Ya Allah, kau tak payahlah cakap macam tu, aku ni bertudung ke apa, semua kerana Allah. InsyaAllah kerana Allah. Macam tu cakap dia. Biar ada pek lah kat dia, zap, terbakar macam dia kan. Wah, kau sini ku ya? Tak. Mudah-mudahan kau pun dapat sama macam aku ni. Kan? Tu sebab dia orang sekarang ni dah ada lah kan yang sebut tudung yang tempat yang tudung oning tu. Tudung oning tu ada yang labuh, ada yang tak, kan? Dah mula dia petikaikan satu dengan yang lain. Tak payah fikir jenama, kita pakai tudung ni bukan fikir itu. Fikir kita nak tutup aurat, elok sudah. Untuk jangan kan pakai cara ni labuh botol macam telokong teh. Tak sama dengan orang. Tak, ya boleh dah kan. Tapi makna kata sesuai, tutup aurat sudah. Matlamat utama apa tadi? Allah segala-galanya. Ingat tak? Islam is first class. Oh, mak tu kan. Sampai masuk tu. Allah segala-galanya, selamat kita. Betul? Yang kedua, B. Yang tadi A, B bantu membantu sesama ahli. Ambil peranan masing-masing. Dia sebenarnya ada A sampai Z tau, tapi potang ni sampai E je, sebab supaya ada sebab nak panggil lagi. Kan kita akan sambung tau nanti FGHI. Makna lebih kurang dalam 6-7 bulan lagi saya datang sini. Naik comel lah orang rumah ni, pahal ni selalu bona ni pagi ni kan. Cawangan baru dibuka. Tak apa. Tu sebab saya kena baik dengan Anas ni. Dia jadi messenger tu. Jago. Okey. Jadi makna B bantu membantu. Bantu membantu ikut keupayaan masing-masing. Tu sebab bila kita bergotong royong dalam rumah, sebab macam Nabi kan, Nabi bantu isteri cara apa? Nabi tak suruh isterinya buat benda yang Nabi boleh buat sendiri. Itu salah satu cara Nabi bantu. Tapi dalam pada itu, orang perempuan memang kerja dia banyak. Betul tak? Orang perempuan suruh laki basuh, memang dia tak bagi punya. Tak hapuk kain semua dicampur. Kan? Suara dalam dengan telokong sekali. Itu kalau orang lelaki tu sebab dia masuk semua, tak apalah, dah basuh, bersih semua. Kan? Orang perempuan tu siap niat tu. Basuh ni apa? Yang ni untuk anak apa? Cuma yang orang perempuan merayu sekarang ni, dia tulis surat kepada Suruhanjaya Teknologi tu supaya doreh lah cipta mesin lipat baju. Kan? Tahu dah? Tahu. Yang tu tengah diusahakan. Sekarang mesin basuh dah okey.
Tak ada lagi dah orang pergi basuh tepi sungai macam cerita Bentayan Rompin tu. Kan tak Rompin Bentayan tu lah yang bawa pergi kan, pergi tepi sungai tu kan. Kan sambil nyanyi lagu angin bertiup di pohon kelapa. Banyak mana lagu petang kan. Kan biar ada lolap batang ni kan, bantu suami apa, suami nampak isteri kat dapur, tanya at least yang ada apa-apa boleh abang bantu ni masak, nak apa-apa kau cakap lah, nak abang beli apa-apa kat kedai. Nampak dia kemahiran dia beli barang yang tak ada, bukan beli semua, satu benda boleh, jangan cakap berbanyak. Ada apa-apa bang tolong beli tu abang tolong beli bawang besar, balik tu dia beli seluar besar, tuan pakak pula dah tu tua ni kan. Dia boleh beli barang tu, salah satu cara tolong. Isteri nampak suami basuh motor, jangan tanya basuh motor bang, tak, kau tak nampak kau tengah lipet kain gitu kan. Kan marahlah kawan tu kan. Bang basuh motor kejap bang, pergi buat air, nah bang minum dulu bang, ni air sejuk ni, sian abang penat. Apa ni abang basuh, alah minum lah dulu, sekarang dah cair kena tak sedap lah. Ayolah dia pun minum. Daripada tadi geram tengok air ni semua kan. Jadi lepas tu salah satu cara tolong bila kemaskan rumah kan, contohnya gotong royong besok kita bersihkan laman rumah kita, ayah mesin rumput, yang anak sulung tarik kaut rumput tu, yang mak buat air dengan mihun dekat dapur, bahagian masing-masing, department masing-masing. Anak yang kecil tu pun nak tolong, anak tolong cubi tu yang kemuncup tu cabut, dia pun cabut di tepi-tepi tu, cabut tu ni penat tak payah buat. Dia yang kecil kan, maknanya function tak, membantu sesama ahli ikut keupayaan masing-masing. Jangan jadi malah. Ni tu yang jadi perempuan jadi penat tu, bila dia buat semua tetapi orang lain tak tolong. Lelaki kalau buat semua isteri tak tolong pun dia penat kan. Tu sebab mainkan fungsi masing-masing. C cakna dan mengambil berat. Apa maksud cakna? Cakna mengambil tahu, mengambil tahu dan mengambil berat. Balik tanya, awak sihat, apa khabar. Cuba sekarang hantar WhatsApp sekarang. Hantar WhatsApp kat suami, semua hantar WhatsApp kat pasangan. Assalamualaikum bang, apa khabar? Macam tu ya. Mesti tak ramai yang jawab Waalaikumsalam, khabar baik, awak macam mana, kelas okey. Takkan ada jawab macam tu. Kebanyakan yang jawab salam baik, apa hal ni, tu ada. Itu ramai. Sebab tiba-tiba tanya, kita kan kadang-kadang WhatsApp kalau dengan orang yang bukan ahli keluarga, cepat jawab. Apa hal ni, apa-apa, tak boleh ni. Itu yang semalam ke siapa hantar WhatsApp saya dapat tu. Kalau perempuan dengan perempuan, jarak call dia berapa minit? 15 minit. Lelaki dengan perempuan 20 minit. Perempuan tu kepada boyfriend dia miss call sekali, kemudian dia akan call balik. Suami kepada isteri 3 minit paling lama. Isteri kepada suami 14 miss call baru dapat call balik. Ada macam tu. Kadang-kadang dia tak ada hal lah, biarlah. Dia boleh biarlah tu. Kalau saja-saja kena pula time tu isteri memang dalam kecemasan, berdosa. Ingat tu. Saya tak keluar fatwa ni dah. Tapi benda menyakitkan hati isteri tu, isteri tu perlukan dia. Kita sebagai ketua keluarga kena support dia, kena tolong dia. Kan? Tapi kalau memang dia tak dengar, tak apalah, janganlah bang berapa banyak dah miss call ni, tengok handphone, ya Allah banyak dosa bang hari ni. Tak, kadang-kadang dia silent tengah mesyuarat tu lain. Ini saja-saja saya cakap tadi. Si cakna dan mengambil berat. Cakna tu mengambil tahu, mengambil berat, ambil berat. Isteri dah sakit, aduh bang tak tahulah apa kena. Tu yang saya keluar kat radio baru ni, ada seorang kawan saya, dia makan 6 bulan tak buang air. Allah Ta'ala uji dia, perempuan makan macam biasa tapi tak buang air.
Orang pun tanya mana payah, tak payah jawab dah. 6 bulan tak buang air besar. Kan? Payahlah bawa pergi klinik, suruh cek. Tapi kes itu pergi jumpa doktor, doktor cakap tak ada sakit apa. Tak ada sakit apa. X-ray semua okey, perut semua okey. Pelik, memang pelik. Lepas 6 bulan tu tak macam mana, dapat dia buang air, langsung kenduri. Kenduri sebab boleh buang air. Memang betul. Bukan kata saya buat cerita kelakar lah, memang betul. Macam-macam penyakit hari ni tu saya cakap. Benda-benda pelik banyak. Kan? Jadi nampak isteri pening, jangan alah kau ni kajak-kajak pening. Cuba ambil borek, pening kenapa? Pening macam biasa kau tahu tak dia macam yang hari Selasa punya, hari Rabu pening dia lain lah. Ilah Allah, pening pula laki tu dah. Jadi mana nak tahu penyakit apa, migrain ke apa kau nak tahu kan? Rupanya stres contohnya, mana tahu kan? Ada kan penyakit banyak berpunca dari stres. Contoh macam saya dulu pernah kena penyakit gastritis kan, gastrik kan. Rupanya gastrik ni ada dua. Satu gastrik yang memang tak boleh lambat makan dengan tak boleh makan benda-benda pedas. Ada satu lagi stres berpunca dari apa ni, gastrik berpunca daripada stres. Ada. Bila kita stres pun masuk angin jadi. Itu sebab kadang dia jaga juga. Kat rumah stres. Orang perempuan jangan pendam-pendam dalam hati. Dia boleh bawa penyakit yang lain. Kalau ada masalah, cakap dengan suami tu, bang saya tak tahu ni, saya ada benda nak cakap ni, boleh apa dia, saya terasa hati sangat dengan abang. Apa hal? Dengarlah, saya bukan marah abang ni, nak kongsi je. Abang itu birthday saya, abang langsung tak ada cakap apa-apa pun kat saya, tak ada bagi apa pun kan. Saya bukan minta pun, tapi yalah birthday kan. Saya tengok Ustaz Anas itu birthday macam-macam dapat. Saya punya birthday abang tak bagi apa pun. Contoh kan. Cakap, jangan pendam. Orang perempuan banyak jadi sakit dalam hati dengan penyakit-penyakit stres, migrain apa semua dapat sebab pendam banyak. Jangan pendam. Dia bila stres banyak, dia pendam banyak, gas banyak terkumpul, akhir tu yang sampai perut sakit, yang sampai dia punya apa tu, gastrik sampai krimpul tu dalam perut tu, macam diperah-perah tu sakit tu kan. Gastrik ni memang saya tak boleh lupa. Kalau gastrik ni dekat dalam mangkuk jamban tu, cenia muka mengadap tu, tapi tak keluar kan. Buang air tak boleh, apa tak boleh kan. Macam-macam lah. Itu C. D, dakwah disebarkan di dalam keluarga, benda-benda baik. Macam hari ni kita dah tahu dia, Pusat Tarbiyah Unais tanya Ustaz Anas macam mana jadual dia, siapa yang boleh datang, bila nak datang, kalau budak-budak umur berapa sesuai datang, masa bila, ada buat kelas mengaji ke tidak, tanyalah. Jadi kemudian disebarkan, balik rumah sampaikan, bang ni ada jadual, kalau abang free bang pergilah. Disebarkan. Yang suami pun sama, hari yang ni kita pergi sama-sama, ramai-ramai pergi, macam tu. Nampak suasana dakwah. Dan E, elakkan pergaduhan. Kalau boleh tu gaduh tu sifar lah. Bincang tak apa, tapi jangan gaduh-gaduh. Banyakkan perbincangan, musyawarah dalam keluarga. Macam tadi lah cakap pasal tak dapat hadiah birthday, bincang elok, jangan bergaduh. Bergaduh bukannya dapat hadiah pun, bila bincang kadang rupanya la ilaha illallah, abang memang terlupa, sebenarnya abang dah beli dah hadiah tu, ada dalam kereta. Abang hadiahkan apa? iPhone 7. Tak, bukan Note 7. Note 7 bang. Ya Allah, abang ingat apa? Ingat, tapi tak sampai lah abang balik rumah, salah bateri dah meletup. Tu yang abang tak bawa balik rumah tu, abang bukan abang ingat, dia pandai betul bagi alasan suami kan. Yang sebenarnya dia tak balik, dia cakap lah telefon tu meletup kan. Ada hadiah abang beli dah, apa dia, hati abang cia bawa lah kan. Tak adalah abang minta maaf, abang memang terlupa. Rupa-rupanya isteri kita bila dengar dia jawab okey dah, ya Allah abang memang terlupa, minta maaf saya sangat, cuba tengok dalam handphone abang dah buat dah reminder ni ya Allah, sesungguhnya abang ni manusia biasa, tak lari daripada buat salah. Macam ni lah. Siap. Mana abang? Siap, kita pergi makan kat luar malam ni kita raikan berdia. Tak ada, saya cakap je, hati dah bunga-bunga ni kan.
Saya cakap bang, eloklah kau cakap-cakap, aku pun cakap je dia tu. Tak jadi dia keluar. Maknanya kebahagiaan rumah tangga kita ni atas kita. Nur kasih, cahaya tu. Tu sebabnya kita tak boleh nak samakan. Setiap rumah, saya beritahu setiap rumah ni berbeza-beza iklim dia. Ada satu rumah ni memang panas terik, dia dah biasa macam tu dan dia bahagia dengan kepanasan tu. Ada rumah ni pula beku. Ada satu rumah tu pula empek cuaca, kejap panas, kejap sejuk, kejap musim bunga, kejap macam ni, macam tu lah. Dan setiap keluarga tu berbeza-beza teknik pentadbiran dia. Tetapi walaupun berbeza macam mana pun, ia hanya boleh diseragamkan dengan nombor satu tadi, Allah segala-galanya. Selesai masalah rumah tangga, panas ke sejuk ke apa ke. Dan jangan sekali-kali bertindak seolah-olah kita ni sebagai pakar psikologi keluarga antarabangsa. Masalah kau tu senang je, kalau keluarga aku buat macam ni, kau buat cara aku ni. Jangan. Dia ikut cara kita, rumah tangga dia lagi buat beranda, sudahnya besok akhirat besok dia cakap dia ni yang nasihat aku buat macam ni. Kalau aku jadi kau dah lama aku ceraikan dia dah. Dia ajar pula benda macam tu. Minta jauhkan benda-benda macam tu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita nak buat tu, kita buatlah yang terbaik. Basic foundation tu, asas itu sama, kita dah ada dah. Cuma nur kasih tu definisi tadi. Definisi kita nak letakkan terpulang pada kita. Ada kadang macam mak saya, mak dulu-dulu mana dia cakap sayang-sayang ni, tak ada tu. Mak sayang kat kau, memang tak cakap budak tu lari dari rumah tu, terperanjat. Tapi mak kita gambar dengan perbuatan, dah caranya begitu. Dan tapi akhirnya kita tahu. Dan begitu juga anak kadang-kadang memang dia tak cakap dia sayang kat kita, tapi perbuatannya tu menggambarkan kasih sayang dekat kita. Assalamualaikum mak. Salam. Ni Abang Along balik sekejap je. Sekejap sangat. Tak ada apa ni nak bagi mak ni. Jadi mak ambil, mak tengok lah. Okay, mak nak pergi kerja ni. Assalamualaikum. Salam cium tangan mak, dia pun balik. Budak ni. Macam tu kelayan mak kau. Dia pun buka envelope. Dalam tu ada 10,000. Baiknya anak aku ni. Tiba baik mak tak? Dia cara berbeza-beza. Lepas tu belakang tu mak baca, dia suruh baca apa, rupa-rupanya 10,000 tu tadi duit tambang bagi kat mak dia. Belakang tu dia dah uruskan dah visa dia apa semua untuk mak dia pergi umrah. Dia tak cakap pun dia sayang kat kita, tapi tu sayang ke tidak tu? Sayang. Jangan hukum anak tu tak sayang gitu. Begitu juga anak, tak adil kalau hukum mak dia tak sayang. Orang perempuan yang marah-marah hujung tu sayang lah. Apa dah jadi ni, main aja, lambat balik, geram tu, dah pergi makan. Pergi makan tu sayang lah tu. Dan abang ni geram betul lah. Pergi bilik tu, pergi mandi, baju abang sudah siap kan atas katil. Dah siap baju atas katil. Sayang. Walaupun kadang-kadang tak cakap, cuma masih belum terlambat. Sayang itu masih boleh dilafazkan. Lafazkanlah. Untuk mak kita, mungkinlah mak kita tak cakap, tapi tak ada salahnya. Kadang bila mak dah mati pun nak cakap, mak Along sayang kat mak, kenapa mak pergi, kenapa dah tak ada pun nak sebut. Sebutlah masa hidup, masa raya tu sebut betul, mak Along sayang mak. Cium tangan. Mak kita langsung tu koreh mak kita, memikirkan apa yang kita sebut tadi. Sebab tak pernah dengar kan. Lazimkan, biasakan. Itu sebabnya betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan seberpanjangan dan kita manfaatkan. Sesungguhnya benda ni bukan mustahil. Nak capai keluarga bahagia ni bukan mustahil. Onak dan duri itu cabaran biasa, tapi matlamat akhirnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Benda tu bukanlah mustahil untuk kita, dengan syarat kita kena sama-sama berusaha ke arahnya. Mainkan peranan masing-masing. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Yang baik itu datang kepada Allah SWT. Ini kurang terpuji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada masalah GERD, gastrik, pedih hulu hati yang menyebabkan anda tak selesa perut, tak boleh nak tidur dan sebagainya. Saya pun sama. Tapi apa jawapan dia? Jawapan yang terbaik adalah dengan mendapatkan susu kambing Al-Am dengan RM45 saja sekotak, tuan-tuan dan sekalian. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.